Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar murid-murid semua? Ustaz harap semua dalam keadaan sihat walafiat insya-Allah. Jadi dalam video ini Ustaz akan mengajar tajuk untuk minggu ini, iaitu fil fasl. Boleh tengok dalam gambar, iaitu bermaksud di dalam kelas. Baik, Ustaz akan rujuk buku teks muka surat 13 dan 14. Murid-murid boleh rujuk video ini ataupun rujuk buku teks masing-masing. Baik, saya nak mula terus untuk muka surat yang pertama. Sebentar. Okey. Muka surat 13. Dalam muka surat ini saya akan mengajar menyebut bunyi-bunyi perkataan yang merujuk pada perkakas dan alatan-alatan di dalam kelas. Dalam muka surat ni ada 5 perkataan. Baik, saya akan mula dengan perkataan pertama, iaitu merujuk kepada gambar kerusi, kursiyun. Baik, gambar kerusi, bunyi kerusi ialah kursiyun. Ni adalah dia punya pecahan dia, pecahan bunyi kursiyun. Baik, perkataan si, asalnya perkataan si sini. Baik, ini perkataan si dan ini perkataan yun. Jadi nanti kita dengar macam mana bunyi yang penuhnya. Bunyi penuhnya ialah kursiyun. Kursiyun. Baik, tadi kita belajar perkataan sebutan kedua ialah siyun. Ni si dan ni yun. Ni si yun. Baik, kenapa bunyi siyun dalam perkataan penuh? Sebab Ustaz dah ajar pada tahun lepas, tahun 2 Ustaz dah ajar bila ada sabdu, iaitu simbolnya W kecil, itu adalah sabdu ataupun syaddah. Baik, bila syaddah ni ialah apabila huruf pertama berbaris mati. Ni matilah sebab dia ada baris bawah dan ni dimatikan, ya mati. Huruf sama, huruf pertama berbaris mati dan huruf kedua dia hidup balik. Maksudnya ada 2 huruf. Huruf pertama dia mati dan huruf pertama mati, huruf kedua dia hidup balik. Huruf yang samalah, jangan huruf yang lain. Bila digabungkan menjadi perkataan, dia bertukar kepada sabdu. Itu Ustaz dah ajar dah tahun lepas. Kalau tak ingat boleh ulang kaji balik di sini. Baik, bunyi kursi, kursiyun. Yang kedua, kita pergi sebelah sinilah. Ini gambar pintu. Gambar pintu. Baik, pintu dalam bahasa Arab ialah semula ni babun. Okey. Ini bunyi panjang ba, ini bun, pendek je. Kenapa ini bunyi panjang? Sebab baris atas, ba bunyi panjang baris atas dan dia ada alif. Macam baca Iqra. Ada bunyi panjang bila baris atas dan dia tambah dengan alif. Ini huruf baris atas tambah alif, maka bunyinya panjang. Jadinya bunyinya yang penuh babun. Babun. Okey. Seterusnya kita pergi kepada perkataan ketiga, iaitu dia merujuk kepada gambar apa? Almari. Gambar almari. Almari kita sebut sama-sama macam mana bunyinya. Ni baris depan, bila ada waw bunyinya panjang. Baik, bunyinya macam mana? Dal baris depan bunyinya du. Ada waw, kena panjang lah. Du. Ini la, beratas ada alif, kena panjang. Du la dan bun. Du la bun. Bun saja yang bunyi pendek. Jadi bunyi yang perkataan bawah ni sambungan macam ni. Du la bun. Du la bun. Du panjang, la panjang, bun pendek. Du la bun. Baik, perkataan seterusnya, perkataan yang keempat ialah lampu. Merujuk kepada lampu. Lampu dalam bahasa Arab ialah apa? Kita sebut pertama sekali mih. Ada angin di dalam pipi. Huruf sad kalau mati, dia dalam mulut, bunyi angin dalam pipi. Mih. Jangan mis. Salah Ada mih. Huruf kalau mis, huruf sin. Bukan huruf sad. Ini huruf sad. Mih. Okey, yang kedua ba panjang. Yang ketiga bun pendek. Dan perkataan penuhnya ialah
Mikhbahun. 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 Ba kena panjang ya. Pada atas ada alif. Dan perkataan terakhir ialah merujuk kepada gambar meja. Meja dalam kelas kita sebut apa? Maktabun. Ta pendek, mak pendek, ta pendek, bun pun pendek, semua pendek. Jadinya bunyi yang penuhnya maktabun. Maktabun. Jangan bunyi ta panjang. Maktabun. Salah. Sebab ta ni tak ada alif. Jadinya bunyinya maktabun saja. Maktabun. Baik, habis muka surat pertama ataupun muka surat 13 ni, kita bagi kepada muka surat 14. Kita review sikit. Okey, yang ni, perkataan ini merujuk kepada tingkap. Dia menunjuk kepada tingkap. Kita sebut sama-sama. Baris atas, na baris atas, nun baris atas ada alif, bunyi penyang. Nafizatun. Okey. Jadinya bunyi yang penuhnya nafizatun. Nafizatun. Boleh Seterusnya, perkataan yang berkotak pink, dia merujuk kepada gambar apa tu? Gambar papan kenyataan. Dalam kelas ada papan kenyataan sebelah whiteboard. Okey, kita sebut sama-sama. Macam mana bunyinya? Baris atas ada waw, sebelahnya baris atas kalau ada waw mati jadinya bunyinya au. Kalau macam ni lam baris atas bunyi lau. Lau hatun. Lau hatun. Baik. Ha pendek saja. Ni sambungan dia kalau perkataan penuh. Lauhatun. Lauhatun ialah papan kenyataan. Yang seterusnya sebelahnya merujuk kepada gambar. Gambar apa? Gambar duster ataupun pemadam papan putih. Kita lihat sama-sama. 4 sebutan. Ini bunyinya mim sahatun. Mim sahatun. Ini semua pendek. Sahatun. Semua pendek. Jadi bila disambungkan dia berbentuk macam ni. Mim sahatun. Pemadam papan putih. Seterusnya gambar kipas. Okey, gambar kipas macam mana nak sebut? Ini pertama mirwahatun. Wahatun semua pendek, tak ada alif. Jadinya perkataan penuhnya ialah mirwahatun. Mirwahatun. Kipas. Seterusnya perkataan perkataan ni ada sabdu. Ini merujuk kepada papan putih. Macam mana kita nak sebut papan putih dalam bahasa Arab? Baik. Kita sebut dulu perkataan penuhnya. Sabburatun. Sabburatun. Bu panjang Sabburatun. Baik. Macam mana bunyi ada sabdu ni? Kalau kita tengok sini ada sabdu. Kalau kita tengok dia punya formula dia pun sama saja. Kenapa ba ni ada satu tapi bila pecahkan dia ada dua? Sebab ba pertama ni dia mati dan dia bertemu dengan ba yang kedua, huruf yang sama. Ba dengan ba dia bertemu. Pertama dia mati, yang kedua dia hidup. Hidup baris apapun pun tak kisah. Yang penting pertama mati, kedua hidup. Bila disambungkan dia menjadi huruf yang ada sabdu, digantikan huruf yang ada sabdu. Jadinya bunyinya sabburatun. Ini sab, ini bu, ini ra, ini tun. Sabbu. Sabbu jadi sabbu. Ini jadi sabbu. Sabburatun. Baik, perkataan yang kedua terakhir. Tengok. Ini bunyinya 4 juga. Apa dia tunjuk gambar ni? Gambar penyapu. Gambar penyapu. Baik, gambar penyapu. Dia punya sebutan penyapu ialah miknasatun. Baik, tak ada yang panjang, semua pendek. Miknasatun. Okey, ini perkataan penuh dia. Miknasatun. Penyapu. Dan perkataan terakhir ada sabdu juga. Ini perkataan ketiga yang ada sabdu. Tengok, perkataan ketiga ada sabdu. Huruf apa ni? Ini ada huruf lam. Jadi huruf lam, bila huruf sabdu, bila kita pecahkan, dia akan jadi macam ni lah. Sabdu asalnya hurufnya ada dua. Huruf lam berbaris mati,
dan ditambah dengan huruf lam yang sama, tapi dia berbaris atas, pada bawah ke pada depan tak kisahlah. Sebab ni huruf tu hidup. Pertama huruf tu mati dan kedua huruf tu hidup. So lam mati dia jumpa dengan lam yang sama hidup, jadinya dia akan bertukar menjadi sabdu. Baik, ini bunyinya sal, ini la dun. Ini salla. So jadi salla, jadi macam ni je. Baik, ini salatun. Jadinya salatun. Lam tak, la ni tak panjang sebab tak ada alif. Kalau ada alif baru dia bunyi panjang. Salatun. Baik, habis sebutan perkataan-perkataan. Jadi untuk kerja rumah, ini perkataan. Kerja rumah kita ada 3 muka surat yang Ustaz nak suruh kamu buat, iaitu muka surat 11 buku aktiviti ya. Okey, muka surat 11. Muka surat 12 dan muka surat 13. Muka surat 11 kita tengok. Ini dia bagi yang pecah-pecah. Jadi kalau susah, Ustaz bagi sikit ni lah, sikit bantuan. Ini tak ada dalam kita belajar tadi sebab ini ialah kelas. Kita belajar apa-apa dalam kelas. So kalau faslun ni, dia punya jawapan dia ialah, sebentar. Okay, kalau faslun ni jawapan dia ialah fa, sod, lam. Faslun. Ini dia punya jawapannya. Boleh kita tengoklah, tiru je. Dan yang ini tak bagi clue je lah. Mungkin pelajar-pelajar ada yang masih lagi tak mahir pecahan huruf. Ini maktabun ini ialah meja, kursiun kerusi. Seterusnya yang bawah ni babun pintu, dulabun almari, dan ini misbahun ialah lampu. Okey, muka surat 11 kita bagi ke muka surat 12. Senang saja cari perkataan-perkataan ini semua sekali, ataupun paling senang cari semua gambar-gambar ini dalam buku teks dan cari perkataan dia dalam bahasa Arab. Semua jawapannya ada kat sini. Cari dalam buku teks. Dan yang ketiga ialah muka surat 13. Ini dia bagi pecahan huruf, dan pecahan hurufnya tidak teratur. Kalau kita pergi sini, contoh atas sekali, ini ialah bun, ini mak, ini ta. Ikutkan ini dulu, mak, ta, bun. Dia tak teratur. Tapi kalau tak mahir ataupun tak tahu, boleh pergi saja ke buku teks, cari gambar meja, perkataan meja yang penuh tu tulis saja. Gambar kerusi, cari perkataan penuh je, tulis. Dan seterusnya. Pintu, ini kelas Ustaz dah ajar tadi bentuk dia, bentuk perkataannya. Ini pintu, ini ba, ini bun. Dia terbalik. So cari saja perkataan pintu dalam buku teks dan tulis perkataan penuh dia. Yang ini pun sama. Senang saja. Jadi itu saja untuk minggu ni. Ustaz Arab semua boleh siapkan dan bolehlah hantar pada hari Jumaat nanti. Dan semoga kita akan bertemu lagi dalam kelas untuk sesi persekolahan bersemuka nanti pada 1 Mac, insya-Allah. Okey. Terima kasih banyak-banyak murid-murid semua. Mudah-mudahan apa yang Ustaz ajar hari ini bermanfaat untuk kita semualah, insya-Allah. Baik, terima kasih banyak-banyak. Itu saja daripada Ustaz. Assalamualaikum.